Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Pagi ini kita digemparkan dengan bagaimana seorang hakim telah pun menyekolahkan pemimpin Perikatan Nasional ini. Apa yang dibuat, rupa-rupanya ini yang dia buat. Sebelum kita teruskan ulasan pendedahan pagi ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, setepak atas muka pemimpin PN kena sekolah dengan hakim mahkamah, rupanya ini yang dia buat. Bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan akan mengemukakan representasi membabitkan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM6.9 juta membabitkan projek Jana Wibawa yang dihadapinya. Perkara itu dimaklumkan Peguam Datuk Roslan Azimin Ahmad yang mewakili Wan Saiful 48 tahun semasa sebutan kes kali pertama di hadapan Hakim Mahkamah Session Rozina Ayub hari ini. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Afif Ali berkata, pihaknya telah menyerahkan sebahagian dokumen kepada pembelaan mengikut Seksyen 51A Kanun Tata Cara Jenayah hari ini. Bagaimanapun, sebahagian lagi dokumen-dokumen lain seperti dokumen bank dan dokumen Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM akan diserahkan nanti. Oleh itu, pihak kami mohon jasa untuk mendapatkan dokumen asal daripada bank, kata beliau. Semasa prosiding itu, Rozina menegur ahli Parlimen Tasik Gelugur itu supaya datang lebih awal ke mahkamah. Saya harap ini kali pertama dan terakhir datang lewat ke mahkamah. Selepas ini, sila rancang perjalanan kamu, kata hakim itu. Wan Saiful kemudian memohon maaf dan memberitahu mahkamah bahawa beliau telah keluar dari rumah pada pukul 7.15 pagi namun tidak menyangka perjalanan mengambil masa selama 2 jam. Mahkamah kemudian menetapkan 8 Mei untuk sebutan semula kes. Wan Saiful mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan tersebut di hadapan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa meminta wang suapan daripada Tuan Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuknya membantu syarikat Neptruis Sdn Berhad mendapatkan projek Central Spine Road Sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada kerajaan Malaysia secara praklayakan yang jumlah keseluruhannya RM232 juta. Wan Saiful juga dituduh menerima bagi dirinya suapan wang tunai berjumlah RM6.9 juta melalui akaun CIMB Bank milik syarikat WSA Advisory Group Sdn Berhad daripada akaun Maybank Islamic Bank Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Berhad sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima bagi projek tersebut. Beliau didakwa melakukan kedua-dua kesalahan tersebut di Royal Lake Club Taman Tasik Perdana di sini pada April 2022 dan di CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tunku Taman Tunku Bukit Tunku di sini antara 8 Julai 2022 hingga 30 September 2022. Saudara-saudara sekalian, itulah dia yang berlaku di mahkamah ketika hakim mahkamah menyekolahkan pemimpin Perikatan Nasional ini gara-gara lewat sampai ke mahkamah. Dengan itu, hakim menasihati supaya ini adalah kali pertama dan terakhir beliau datang lewat ke mahkamah dan memohon supaya pemimpin Perikatan Nasional ini merancang perjalanan beliau. Alasan Wan Saiful datang lewat adalah apabila beliau memberitahu mahkamah beliau telah keluar sejak pukul 7.15 pagi namun tidak menyangka perjalanan mengambil masa selama 2 jam. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus pendedahan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Beberapa jam selepas Perikatan Nasional menolak permohonan Parti Pejuang untuk menyertai Parti Perikatan Nasional, ini jawapan mendukacitakan daripada Mukris Mahathir selepas
ditolak oleh Perikatan Nasional. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tekan butang subscribe, itu percuma. Dan mohon kiranya Anda bantu tekan butang subscribe itu supaya Anda dapat membantu mengembangkan channel ini dan dapat membantu mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, Mukriz Mahathir telah pun kalah teruk di dalam PRU 15 baru-baru ini. Parti GTA ataupun Gerakan Tanah Air Pejuang termasuk Tun Mahathir Mohamad telah pun kalah teruk sehingga deposit mereka juga telah kalah. Tidak ada satu orang pun daripada parti itu yang menang dalam pilihan raya. Ada penganalisis politik mengatakan bahawa Pejuang mahu menghidupkan semula peluang mereka dalam kancah dunia politik melalui penyertaan dalam Perikatan Nasional. Itulah sebabnya ada yang menjangkakan dan meramalkan bahawa Mukriz Mahathir akan menyertai Perikatan Nasional kerana di Kedah Perlis, ke bahagian utara, yang kelihatan kuat di sana ialah Perikatan Nasional. Itu sebabnya Mukriz cuba-cuba untuk mendapatkan talian hayat melalui Perikatan Nasional. Malangnya, Perikatan Nasional tidak memberikan talian hayat tersebut, namun telah menolak permohonan Parti Pejuang menyertai Perikatan Nasional. Sehingga itu, Mukriz akhirnya tampil memberikan respon terhadap tindak balas Perikatan Nasional menolak Parti Pejuang menyertai Parti Perikatan Nasional. Menurut Mukriz, selepas ditolak daripada permohonan tersebut, Mukriz kata Perikatan Nasional menolak iltizam untuk tak pecahkan undi Melayu. Wow, ini menarik. Kata Mukriz, Parti Pejuang Tanah Air pimpinan Mukriz menyatakan kekecewaan terhadap penolakan Perikatan Nasional daripada menerima mereka sebagai anggota baru. Menurut Mukriz adalah amat mendukacitakan bahawa iltizam dan matlamat untuk tidak memecahkan undi orang-orang Melayu tidak disambut oleh pimpinan Perikatan Nasional. Kata Setiausaha Agungnya Amiruddin Hamzah, Perikatan Nasional hari ini memutuskan untuk menolak permohonan Pejuang. Parti Serpihan Bersatu yang juga tonggak dalam gabungan itu. Tiada alasan diberikan, kata beliau. Pejuang ditubuhkan selepas Mukriz, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan sekutu mereka disingkirkan selepas langkah Sheraton 2020 yang menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan PH. Pejuang kemudian bergabung dengan parti-parti kecil Melayu tetapi kalah teruk dalam pilihan raya umum lalu, sehingga semua calonnya termasuk Mahathir dan Mukriz sendiri hilang uang pertaruhan. Berikutan itu beberapa perpecahan yang menyaksikan Mahathir keluar Pejuang dan menyertai Parti Bumi Putra Perkasa, Malaysia Putra, pimpinan veteran politik Ibrahim Ali. Pejuang dilihat mau menyertai gabungan yang lebih kuat bagi mencari kedudukan strategik bagi menebus kekalahan dalam 6 pilihan raya negeri pada tahun ini. Sementara itu, dalam kenyataan petang ini, Pejuang juga berkata akan terus menggerakkan jentera untuk bersiap sedia menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Semoga Mukriz dan Pejuang mempunyai jalan yang cerah. Ikuti terus ulasan selepas ini.